Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum. وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati Ahli Jabatan Kuasa dan Kepimpinan Surau dan seterusnya, yang saya hormati para alim ulama, para asatizah. Jika ada kesilapan dalam menyampaikan kata-kata, mohon teguran daripada para alim ulama dan seterusnya, bonda dan ayah anda yang dikasihi dan seterusnya, anak anda, cucu anda dan seluruhnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kerana di kalangan beribu orang hari ini kita diberikan kesempatan hadir dalam kuliah maghrib. Biasa bila Khamis malam Jumaat, surau ada yang membaca suratul Kahfi, membaca suratul Yasin, dan kita mengisi ruang untuk menghidupkan malam Jumaat ini dengan pengisian majlis ilmu dan seterusnya. Sebentar lagi selepas fardu Isyak kita akan sama-sama menyelesaikan hajat daripada saudara kita insya-Allah. Banyakkanlah berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sama-samalah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar takwa, dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Pada malam ni masa baru seminggu tuan-tuan, minggu lepas kan. Minggu lepas saya datang. Ni kebetulan datang lagi. Jadi 31 Oktober, 28 Rabiul Akhir. Jadi alhamdulillah bulan ni 2 kali kat sini kebetulan. Ini memang musim, minggu ni musim asatizah bercuti ni. Di surau saya pun saya susun 2-3 untuk 3 hari ni bercuti ni kan. Jadi alhamdulillah pada malam ni direct to the point, tajuknya ialah hendaklah saya muslim pada sudut akidah. Perkara ini sangat penting diperbincangkan. Semua kita ini dilahirkan dalam keadaan Islam. Dan disebutkan dalam kitab apa artinya saya menganut Islam, dan bila berpegang dan menganut kepada Islam itu bukan hanya kepada warisan. Warisan tu maksudnya kita keluar daripada perut ibu kita dengan uek dalam keadaan Islam. Itulah yang namanya warisan. Dan bukan saja sekadar yang ditulis di dalam kad pengenalan diri, yang dituliskan Islam seperti mana yang semua telah termaktub di dalam perlembagaan negara kita. Dan sebagai itulah yang disebutkan, yang dikatakan pegangan kepada agama ini bukanlah hanya berpegang semata-mata kepada zahir yang kita tunjukkan dengan pakaian kita. Tapi itulah sesungguhnya yang disebutkan sebagai pegangan Islam, yang dikatakan pegangan Islam ini, inilah merupakan suatu penyerahan yang sepenuhnya. Penyerahan seluruh jiwa kita ini kepada agama. Seluruh jiwa kita ini. Bukan hanya dari segi akidahnya, kemudian ibadahnya, akhlaknya. Dia menuntut kita untuk melazimi satu tuntutan agama dalam kehidupan kita dengan ciri-ciri Islam daripada seluruh aspek kehidupan. Kita tahu dah tentang akhlaknya bagaimana, akidah kita tahu dah bagaimana. Jadi kita akan diperlihatkan selepas ini, kalau benar-benar kita Muslim daripada sudut akidah, adakah benar kita melakukan perkara-perkara tersebut. Dalam ayat yang saya bacakan pada permulaan tadi daripada surah Al-Hajj ayat 78, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sabdanya, dia menamakan kalian, huwa sammakumul muslimin. Dia namakan kalian itu sebagai muslimin, dinamakan kita ni sebagai orang Islam, muslimin orang Islam, mukminin orang beriman.
dinamakan kalian ini dengan muslimin, ya inilah orang-orang yang menyerahkan diri. Orang-orang Islam yang menyerahkan diri. Menyerahkan diri bagaimana? Semenjak dulu dalam kitab-kitab sebelum turunnya Al-Quran, dan dalam Al-Quran ini, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad, menjadi saksi, ya, menjadi saksi atas keimanan kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menjadi saksi tentang keimanan kita. Dan kita pula, kalian pula layak untuk menjadi saksi ke atas umat lain bahawasanya Rasul-Rasul telah menyampaikan risalah mereka. Itu sebab ramai di kalangan kita ini hendak mendapatkan syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat, dengan melaksanakan sunnahnya. Kerana pada ketika mana kita dihisap dan ketika mana kita diperhitungkan, kita nak di kalangan mereka yang ditarik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat baginda. Selain kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Oleh sebab yang demikian, maka ada beberapa syarat penting. Syarat penting di dalam sebagai seorang Islam ini ialah daripada sudut yang dinisbahkan dalam agama itu ialah akidah. Sekarang ni bila sebut akidah, maka ditanyakan kepada kita, kalaulah kita dalam fiqh, kan, kita biasanya kita akan sebut kita bermazhab Syafi'i. Bila sebut akidah, apa yang terlintas pada tuan-tuan? Ahli sunnah wal jamaah. Bila sebut ahli sunnah wal jamaah, maka apa yang terlintas daripada kita, iaitulah yang mempelopori yang berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah ialah dua tokoh ini. Dua tokoh, kalau orang tanya adalah mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Kalau dalam bab akidah ahli sunnah wal jamaah, maka kita sebutkanlah yang namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Inilah yang kedua, dua-dua ini yang disebutkan dalam pegangan, khususnya kalau kita di negeri Selangor, kita cerita negeri Selangor, maka itulah fatwa yang dikeluarkan Majlis Agama Islam Selangor yang menyebutkan bahawasanya berlandaskan daripada Muzakarah khas jawatan kuasa fatwa kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia. Ini yang bersidang pada 5 Mei 1996 dah menetapkan bahawasanya umat Islam di Malaysia, kita ni umat Islam di Malaysia yang berpegang mengikut kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sama ada dari sudut akidahnya, dari sudut syariahnya dan juga dari sudut syaraknya. Maka itu yang disebutkan dalam pegangan bila ditanya. Ini antara soalan penting tuan-tuan bila kita nak dapatkan tauliah. Ini soalan daripada yang bertanya itu. Timbalan mufti ke dia tanya apa pegangan kita sikit berkenaan dengan ahli sunnah dan sebagainya. Baik. Maka untuk menjadikan, yang disebutkan menjadikan saya benar-benar Islam daripada sudut akidah. Kita kena tahu beberapa perkara ini dah biasa dah. Cuma pada malam ini kita akan melihat dan kita akan ulang kaji semula. Supaya keteguhan yang ada di dalam diri kita ini, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada jalan yang sebenar-benarnya. Yang pertama disebutkan, hendaklah saya beriman. Dia nak bawa kita tuan-tuan dalam buku ini, dalam tajuk ini dia nak membawa kita ini supaya kita bermuhasabah kembali. Yang pertama dia kata hendaklah saya beriman bahawasanya pencipta alam ini ialah Allah. Yakin. Ini dari sudut tauhidnya. Yakin bahawasanya pencipta alam ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ini pula yang bersifatnya dengan yang maha bijaksana. Allah Ta'ala maha bijaksana. Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berhajat kepada makhluknya. Ini pendirian yang kita perlu ada, i'tikad yang perlu kita ada di dalam diri kita. Keimanan yang sungguh-sungguh bahawasanya Allah Ta'ala yang menciptakan alam ini. Tak ada orang lain dah. Tak ada benda lain yang boleh ciptakan. Buktinya ialah alam ini sendiri. Tak payah tengok lain, pergi keluar, tengok bagaimana ciptaan alam ini sendiri yang telah diciptakan dengan sebaik ciptaan tanpa ada kecacatan. Ini baru cerita alam. Bagaimana pula yang diciptakan manusia kita ni. Yang Allah Ta'ala ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan, dengan ketelitian, dengan tersusun rapinya. Dan bagaimana setiap juzuk-juzuk itu saling melengkapi antara satu dengan yang lain.
Hebat nak cerita ni, hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita pada anak-anak, cucu-cucu Allah Taala ini hebat. Allah Taala ni satu, Allah Taala ni esa. Kebijaksanaan Allah Taala yang menciptakan, yang mentadbir alam ini. Bayangkan tuan-tuan, kalaulah alam ini ada dua yang mentadbirnya. Surau ini contoh ada dua pentadbir, pening. Itu sebab di dalam surah Al-Anbiya ayat 22 Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kalaulah ada di langit dan di bumi ini adanya Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Jika ada, maka rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Ini Allah Ta'ala sebutkan kepada kita. Maka bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan. Tauhidlah kepada Allah dengan menegaskan. Maha suci Allah, Tuhan yang memiliki aras daripada segala yang mereka sifatkan. Menyifatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan yang maha kuasa. Hanya Allah yang berhak untuk memiliki, yang juga mentadbir alam ini. Tak ada lain lagi, tak ada cerita Tuhan daripada langit. Ada, itu kalau dekat Malaysia. Sampai ada dia pergi mesyuarat dekat atas langit. Ada. Tapi itu bukan ajaran yang dituntut oleh baginda Nabi SAW dan juga bagaimana dalam meletakkan akidah kita pada tahap tertinggi. Cantik tuan-tuan. Allah Ta'ala memperlihatkan diri kita ini dengan ciptaan yang sebaik-baik ciptaan. Diletakkan mata kita ni dua, mulut kita satu pada tempatnya. Kalau diberikan pilihan lah mulut tu dua, nak letak mana? Kalau saya ada tanya tu, dia nak letak satu tu dekat kanan dan kiri. Dia ingat cantik. Kan? Satu kanan, satu kiri. Satu tu nak bercakap kerja, satu tu nak makan. Tak boleh tuan-tuan. Maka diletakkan satu dan dilengkapi dengan panca indera ataupun anggota yang lain. Kalau anda kata mata ini dia boleh tertutup dengan sendirinya, tutuplah mata tuan-tuan. Oh, tidur contohnya kan. Maka ditutup mata. Automatik. Tak perlu tutup tangan. Tetapi kalau nak tutup telinga, kalau tak nak dengar, dia kena guna tangan. Maka Allah Ta'ala menciptakan dengan kehebatan tangan. Dia tutup telinga, dia tak mau dengar. Telinga dia tak boleh tutup sendiri. Aku tak nak dengar, dia pun tutup. Tutup tak ada. Tapi diciptakan tangan ini kan. Maka diciptakanlah hidung untuk kita bernafas, menghirup udara. Kalaulah tiba-tiba hidung tu sumbatlah kedua-duanya. Hidung tu sumbat kedua-duanya pula. Jadi apa? Kita tak boleh nak menapas pula. Guna pula mulut. Alhamdulillah. Maka itulah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehebatan Allah yang menciptakan alam ini dan hanya dia sahaja yang berhak. Maka kita dah letakkan itu yang pertama. Ranking yang pertama. Yakin, saya yakin Ustaz. Tiada lain yang menciptakan bumi ini selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, keyakinan kita bahawasanya hendaklah saya yakin dan percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu itu tidak sia-sia. Allah Taala menciptakan alam ni tak sia-sia. Setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala itu, apa yang Allah Taala ciptakan itu mesti ada sesuatu faedah kepada kita. Bila satu-satu tempat ditimpa dengan banjir, tengok ya Allah ni banjir, ya Allah ni ujian banjir. Air kalau setengah tempat perlu tak? Ya, perlu air. Tapi pada satu masa ia boleh menjadi banjir. Ada tak manfaat? Ya. Pada asasnya mempunyai manfaat pada setiap sesuatu. Tetapi apabila berlaku kerosakan daripada tangan manusia, menyebabkan ianya boleh berlaku sesuatu keburukan yang berlaku. Kita hari ni baru keluar lagi cuaca panas tahap 1 di beberapa negeri. Kuasa Allah. Kan kita ni nak doa, ya Allah mudah-mudahan hujan lah, ya Allah mudah-mudahan hujan. Macam nak hujan tak hujan-hujan. Kan? Keluar notis tahap 1 tapi Semenyih tak termasuk. Dia ada 3 negeri. Panas daripada 35 kepada 38 tak silap. Tu panas fasa 1. Kalau fasa 2 macam mana? Fasa 3 macam mana? Wallahu a'lam. Dalam keadaan panas kita nak sejuk. Bila hujan je, bila nak panas. Itulah kita. Kan? Dalam keadaan kita, dalam keadaan Allah Ta'ala menciptakan dan memberikan sesuatu, maka yakinlah ada faedah-faedah yang telah diberikan dan diperincikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga tuan-tuan, sebab malam ni kita kerja isyak ni, kita laju sikit. Kalau rasa laju sangat nanti, buat begini yang belakang. Ustaz, laju Ustaz.
Yang ketiga, hendaklah saya beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan para rasul dan menurunkan kitab. Yakin Allah Ta'ala telah menurunkan para rasul, mengutuskan para rasul dan menurunkan kitab untuk memperkenalkan kepada kita siapakah memperkenalkan kepada kita ni tentang Allah. Ya. Kalaulah kita tahulah tentang Allah Subhanahu Wa Taala, matlamat penciptaan kita ni, kemudian bagaimana kita ciptakan, asalnya kita daripada mana, tempat kembali kita ni kat mana, maka Rasul yang terakhir baginda Nabi SAW yang mana Allah telah meneguhkan baginda dengan mukjizat yang paling besar, iaitu Al-Quran. Ya. Maka Al-Quran itu diturunkan, wahyu Al-Quran itu sebagai mukjizat yang berkekalan, bukan sampai ke semenyih saja, tidak. Ia berkekalan hingga ke hari kiamat. Dan apabila ia diturunkan, semua cerita ada dalam tu. Kita ni je nak baca ataupun tak nak baca, nak faham ataupun tak faham. Nabi dah sampaikan dah. Ya, Al-Quran pun dah turun dah. Ya, maka sampailah kepada kita, alhamdulillah ustaz, saya dah khatam 30 juzuk, alhamdulillah. Faham tak? Alhamdulillah belum. Ya. Ambil masa, saya nasihatkan diri saya, ya, dalam sebelumlah kita menamatkan kehidupan kita ini, sekurang-kurangnya dapatlah kita faham paling kurang terjemahan daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Ya. Ataupun daripada ayat-ayat yang biasa kita baca. Ya. Kerana apa? Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nahl ayat 36, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkan supaya menyeru manusia. Rasul ini untuk menyeru manusia. Mereka datang untuk menyuruhkan manusia itu, hendaklah kamu menyembah Allah. Ya, hendaklah kamu menyembah Allah dengan mentaati perintahnya. Perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jauhilah taghut. Ya, maka antara mereka yang menerima suruhan Rasul itu ada yang diberi hidayah petunjuk, dan juga Allah Ta'ala berikan taufik keimanan, dan ada pula yang ditetapkan atasnya dengan kesesatan. Ada di kalangan mereka yang terima. Ya, berapa ramai di kalangan kita orang yang namanya orang Islam tetapi hanya dalam kad pengenalan saja. Dapat seruan, dapat tak apa yang Nabi sampaikan? Ya, tahu. Tahu tak apa yang Al-Quran sebutkan? Ya, tahu. Ya. Tapi berapa ramai di kalangan mereka yang diberikan taufik dan hidayah. Kan kita sebut taufik hidayah tu kan. Bukan yang main badminton tu. Taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah keimanan. Alhamdulillah. Tapi berapa ramai di kalangan kita juga yang tidak dapat menerima taufik dan hidayah dan ditetapkan dengan ke atasnya kesesatan. Maka saat itu na'udzubillah min zalik. Dalam keadaan di Islam, tetapi hanya Islamnya pada awalnya. Berapa ramai di kalangan kita yang nak ahli keluarga kita ini, yang lahirnya cucu kita, anak kita, yang kalimah pertama yang akan kita sebutkan dengan kalimah thayyibah, kita azankan dan iqamahkan. Kerana kita nak kalimah pertama yang ada pada mereka, yang dengar pada mereka, ia dengan kalimah yang baik. Kemudian kita nak kalimah terakhir yang keluar daripada mulut kita, ialah dengan kalimah la ilaha illallah. Tapi bagaimana setiap manusia itu yang telah disampaikan seruan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengadakan ataupun menyulami kehidupannya dengan kehidupan yang benar-benar mengikut kepada ajaran Islam. Maka semua itu diceritakan di dalam Al-Quran untuk diberikan gambaran panduan kepada kita, untuk menjadikan setiap orang itu bertakwa. Jadi kalau nak tujuk, mana Ustaz saya nak rujuk dalam ayat ni, maka rujuklah sekarang ni tuan-tuan. Banyak cara dan kaedah untuk kita mencari tajuk ataupun apa yang kita nak. Kita type saja keluar. Kita nak type apa yang daripada Quran tu, contohnya bagaimanakah melakukan perkara-perkara mahmudah. Contoh kan, bilakah berlakunya kiamat. Contoh kita nak cari kan. Kalau jumpalah. Bilakah dan sebagainya, cerita tentang Nabi ni, cerita tentang Nabi ni, semua ada. Caranya pula nak cari, tinggal type je. Ini paling mudah lah, antara paling mudah. Kemudian kita rujuk semula pada tafsir. Kita tengok Allahu Akbar, ini Allah Ta'ala telah ceritakan. Sebaik-baik cerita ini, cumanya aku lama tak baca dan tak tahu pula. Jadi, yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengutuskan para rasul dan menurunkan kitab.
Jadi kita kena faham tentang apa yang disampaikan dan juga apa yang telah diturunkan kepada kita. Yang keempat, bila ditanya kepada kita, apakah matlamat kehidupan kita hidup di dunia? Orang tanya kat kita kan, apa matlamat engkau hidup di dunia ni? Ha? Oh, hidup di dunia ni nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang disebutkan? Ya, apakah matlamat? Ya, hendaklah saya beriman bahawasanya matlamat kehidupan saya di dunia, ya, kehidupan kita di dunia ini, di alam ini adalah untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah sebagaimana dia menyebut tentang sifat dirinya, melakukan ketaatan serta pengabdian diri kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang biasa kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan ingatlah, aku yakni Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk mengabdikan diri kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila orang tanya apakah matlamat kehidupan kita, inilah kehidupan kita, matlamat kita. Ya, matlamat sebagai orang Islam, ini dia. Ya. Dan disambung pada ayat yang ke-56 daripada surah Az-Zariyat, tadi ayat 56, ayat ke-57, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki. Allah tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian daripada mereka. Allah Ta'ala tak perlu pun pemberian rezeki daripada kita. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Tak perlu. Ya, ini sifat Allah. Dan disebut pada ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu dialah sahaja yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya. Dan dia sahajalah yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga lagi, yang maha kukuh kekuasaannya. Ini Allah. Ya. Dapat rezeki hujung bulan gaji. Antara kalimah pertama yang perlu disebut dengan kalimah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat gaji, Alhamdulillah. Ya. Oh, saya seronok. Terima kasih bos. Bos bagi gaji. Bos bagi 90,000. Ini viral sekarang 90,000. Bos bagi gaji 2,000, 3,000. Terima kasih bos, terima kasih. Kalau tak ada bos, saya tak dapat makan. Jaga-jaga tuan-tuan. Pemberi rezeki siapa? Allah. Yang memberikan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali diberikan rezeki kepada kita, jarang sekali kita mendongakkan ke langit sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ramai di kalangan kita dalam keadaan Allah Ta'ala berikan ujian. Lagi-lagi dalam ujian kesakitan, kita seringkali akan menyebut nama Allah. Ya Allah, sakit Allah. Ya Allah, sakit ya Allah. Nak bangun ni Allah. Kan? Antara yang kita sebut. Jarang kita sebut nama isi kita. Fatimah. Oh, Fatimah kita nak bangun. Jarang sekali. Tapi kita sebut dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Analogi cerita tuan-tuan. Analogi cerita. Ya. Ada seorang kontraktor ni, dia berada di bangunan yang tinggi. Ya. Dia nak panggil pekerja di bawah. Ya. Maka bila dipanggil di bawah, yang ada padanya duit shilling. Maka dibalingkan duit shilling ke bawah daripada atas. Dibaling duit shilling dengan harapan pekerja yang di bawah akan memandang dia sebab dia panggil. Dengan niat dia memanggil, dia baling. Pekerja di bawah nampak duit shilling. Duit. Maka diambil. Dibaling lagi duit shilling. Diambil. Dibaling lagi duit shilling, diambil. Dia kata rezeki lah, ada duit ni kan, maka rezeki. Last-last dibaling dengan batu. Maka kena kepalanya. Ketika dalam keadaan sakit, barulah dia mendongak ke langit, mendongak ke atas. Oh, ada orang yang panggil. Begitulah keadaan manusia dalam keadaan menerima rezeki, dalam menerima segala nikmat. Jarang sekali ini ingatan untuk diri yang sedang bercakap ini, diri saya. Dalam keadaan Allah Ta'ala berikan rezeki, Allah Ta'ala berikan nikmat, jarang sekali kita mengucapkan Alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dalam keadaan kita diberikan ujian, ketika itulah saat kita menundukkan diri betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita susah, itulah kita menundukkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah yang disebutkan sifat. Tapi Allah Ta'ala dah jelaskan, kehidupan kamu di dunia ini, selain tidak ada bukan, itulah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka menjadi seorang doktor apabila bertemu dengan pesakitnya, ketika mana pesakitnya datang, maka diberikan ubat, maka berkatalah kepada pesakit itu, wahai Haji, Hajah yang sakit ini,
Ya, sesungguhnya yang menyembuhkan ni Allah. Nanti ambil ubat, mudah-mudahan Allah Taala berikan kesembuhan. Ya. Ada kadang-kadang ubat tu dia kata makan ubat uh, sehari 5 kali. Jadi ambil lah selepas solat contoh. Ya. Sebab ada orang sebab ramai di kalangan kita ni yang mengatur masanya dengan aturan solat. Ya. Jumpa pukul apa? Lepas zuhur boleh? Contoh kan. Lepas asar boleh tak? Lepas isyak boleh tak? Sebab kenapa? Dia mengutamakan solat itu. Kerana apa? Kerana kerinduan dia tadi. Kerana dia tahu matlamat kehidupannya tidak ada lain untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi lepas subuh saja nak menunggu sampai zuhur, maka dia nantikan solat zuhur itu dengan penuh keindahan. Kerana dia yakin itulah matlamat kehidupan dia, tak ada lain untuk mengabdikan diri menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni ada disebutkan di dalam khutbah, bagaimana untuk menunjukkan bahawasanya pengukuhan diri kita ini, kehidupan kita ada matlamat dalam kehidupan. Baik, seterusnya. Yakin tuan-tuan, yang kelima, hendaklah saya beriman. Hendaklah kita ini beriman bahawasanya ganjaran setiap mukmin dan yang taat kepadanya, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah syurga. Dan balasan golongan kufur yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah neraka. Ni yakin. Ya. Cuma tak nampak sekarang lah. Dia tak nampak. Kerana belum sampai masanya lagi. Tapi inilah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Pada hari itu sekumpulan dimasukkan ke syurga dan sekumpulan lagi dimasukkan ke neraka. Surah Asy-Syura ayat ke-7 jelas. Ya. Syurga dan juga neraka tempat bagi mereka. Yang syurganya bagi mereka yang taat dan juga neraka bagi mereka yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas. Ya. Kalau kita lihat statistik, yang nak keluar daripada Islam ni ramai. Yang nak keluar, yang memohon untuk keluar daripada Islam ramai. Ramai ni menunjukkannya banyak yang nak memohon. Kerana mereka ada di kalangan mereka ni yang sebab nak keluar itu pertamanya kerana nak berkahwin dengan pasangan yang bukan Islam. Jadi bukan senang nak keluar Islam ni. Dia kerana dia perlu menghadapi beberapa sesi kaunseling, ataupun sesi bersama dengan kaunselor dia lah, nak tanya kenapa dan sebagainya. Dan dia juga dari sudut pentadbirannya, perlembagaannya juga perlu sampai kepada peringkat mahkamah. Bukan mudah. Tetapi walaupun bukan mudah, kena hati-hati dan perhatikanlah anak zuriat keturunan kita, supaya mereka ini bukan di kalangan mereka yang tergolong dengan ajaran sesat. Sekarang ajaran sesat pun sama banyak. Jadi mereka nampak mudah. Oh ayah, saya ada belajar satu ni senang. Dia kata solat ni tak payah, dia kata. Oh senangnya solat tak payah. Padahal solat tu tak payah maksudnya tak susah. Dia kata solat tak payah. Solat pakai niat aja, dia kata. Ni. Ada ajaran sampai tu. Ada juga ajaran yang menyebutkan, dia kata bila dia jumpa dengan guru tersebut, ini saya terlupa ajaran tu. Guru tersebut dia boleh online dengan Tuhan, yang boleh tanya nama dia ni adakah sudah termasuk di dalam ahli syurga. Ini lagi dahsyat. Lepas tu tak lama, alhamdulillah, nama sudah termaktub di dalam ahli syurga. La haula wala quwwata. Oh, maka bila dah macam tu, saya sudah dijamin syurga. Dia kata. Jadi berhati-hati di dalam mentaati sesuatu yang sesat. Ini ada berlaku dan kita perlu berhati-hati. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Juga disebutkan, saya ambil perkara yang hendaklah saya berusaha mengenali Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifat yang layak baginya. Kita semua, hendaklah kita semua kenal Allah dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lillahi tis'atun wa tis'una isman. Bagi Allah itu 99 nama. Mi'atun illa wahidan. 100 kurang 1. La yahfazuha ahadun illa dakhala al-jannah.
Tidaklah seorang itu menghafaznya dengan sebaik-baiknya melainkan dia akan masuk syurga. Wa huwa witrun yuhibbu al-witr. Allah itu ganjil dan dia sukakan bilangan ganjil. Ya. Menghafal nama-nama Allah masuk syurga. Ya, kan kita baca ataupun menyebutkan Asmaul Husna, kan? 99 nama, maka disebutkan satu persatu kita sebut alhamdulillah ustaz, saya tahu semua. Alhamdulillah. Ya, kita kenal dengan sifat-sifatnya pula. Ya, daripada zat itu. Bagaimana yang disebutkan dengan nama-nama Allah. Ya, itu sebab kita berdoa, tengok ciptaan. Kalau guru saya kata dekat tangan kita ni ada 99. Tangan tuan-tuan pun ada. Tangan kanan ini ada 18 dalam tulisan Jawi. Ya, dalam sebelah kanan ini, sebelah kiri ini ada tulis 81. 81 campur dengan 18 ada 99. Ya. Lepas tu jemaah tengok, kenapa saya punya ada 21 je? Ada tuan-tuan, sama je. Kita ni, tangan kanan dia ada tulis 18, 1 dengan 8. Betul tak? Cuba tengok. Betul. Ya, betul tak? Dia ada 8 dalam tulisan Arab, tulisan Arab, kan? Nombor Jawi tak ada nombor Arab. Betul tak? Nombor sebelah kanan ada 18, sebelah kiri 81. Tambah jadi berapa? 99. Nak cerita bukan kata ustaz Tuhan di tangan ke? Tidak, bukan ceritanya begitu. Ya. Nak cerita bagaimana dengan tangan ni juga kita senang nak berzikir. Allah Taala ciptakan kan 3 ruas ni kan. Kita zikir pun pakai tangan. Kan subhanallah subhanallah. Cukup 33 kali contoh. Maka setiap ni ada. Cuba tak ada ruas ni. Semua negak je jalan macam ni. Dia punya tangan ni kan. Ini bolehlah bengkok. Ya. Maka nak disebutkan kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kenal dengan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kena buat pengajian khusus. Ya, jadi tuan-tuan, kalau ada dah gurunya kat sini teruskan. Ya. Baik, seterusnya saya ambil perkara yang penting dan juga perkara yang ringkas ini. Ya. Ada 2 minit lagi. Dan seterusnya hendaklah saya bertafakur menilik penciptaan Allah, bukanlah menghabiskan waktu berfikir menilik zatnya kerana mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian bertafakur, fikir menghayati hikmah di sebalik ciptaan Allah. Jangan sesekali kalian menilik zat Allah kerana sungguhnya kalian sekali tidak akan mampu menilai kedudukan Allah yang maha agung. Allah maha besar, Allah maha agung. Jangan cerita besarnya macam mana. Tapi melihatlah bagaimana ciptaan, bagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan dan jadikan. Ya, itulah yang dapat kita berfikir, Allahu Akbar. Kalau dah sebesar macam ini, bumi ini, matahari dan ciptaan, maka hebatlah yang menciptanya. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan cerita tentang kehidupan samaknya, ya. Tapi nak ceritanya tentang apakah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu dan kita mengambil iktibar daripadanya. Dan seterusnya, ya, setelah kita mengambil iktibar daripada apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa kita ini pendosa, maka disebutkan hendaklah saya beristighfar memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka istighfar itulah yang akan menjadi penghapus kepada dosa-dosa, pembaharu kepada taubat dan juga iman serta membangkitkan kerehatan dan ketenangan jiwa. Sebab kalau orang marah, apa orang cakap? Istighfar, kan? Ya, istighfar. Astagfirullahalazim. Kan rasa tenang, kan? Bila keadaan tu kita rasa pun tenang. Ya, sebab firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa, boleh tengok ayat 110. Dan siapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, nescaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya. Dalam keadaan kita ini pendosa, kita mohon ampun kepada Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Tapi janganlah kita take of granted, kata orang Jawa. Confident dia kata tak apa, buat je dosa, besok Allah ampun. Kalau sempat tahu kan buat dosa, mati, tak pasal-pasal. Ya? Kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. Dan kita yakin yang akhirnya iaitulah hendaklah saya merasakan bahawasanya kita semua ini sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam keadaan terang-terangan maupun tersembunyi. Ini kalau ada konsep ihsan ini dalam diri kita ni, ya, insya-Allah
Kita yakin ya, kat mana-mana saja seolah ya, Allah melihat apa yang kita buat. Ya, macam kamera ni kan dia tengok je kan. Kalau dia ada tu kan 360. Jadi bermakna dia akan tengok pada setiap sudut dan setiap masa. Tak ada pun ruang yang ada untuk kita melakukan sesuatu itu tanpa pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ha? Firman Allah Subhanahu wa taala situp dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-7 yang maksudnya tiada berlaku bisikan antara tiga orang melainkan dialah yang keempatnya. Ya ini Allah. Dan tiada berlaku antara lima orang melainkan Allah yang keenamnya. Tiada yang kurang daripada bilangan itu dan tiada yang lebih ramai melainkan dia ada bersama-sama mereka di mana sahaja mereka berada. Kemudian dia akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Maka Allah memerhatikan kita dalam setiap apa jua yang kita lakukan. Nampak ke tak nampak, orang lain tak nampak, tapi Allah nampak. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pada malam ini tak banyak, sedikit, tapi yang sedikit inilah menjadi asbab punca untuk kita meneguhkan keimanan, ketakwaan dan juga akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan goyah. Ya, jangan goyah dengan apa yang berlaku yang di sekeliling ini, dan kita ingatlah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Taala telah menciptakan kita, Allah Taala telah menciptakan langit dan bumi dan juga seluruhnya, dan Allah itu adalah Khalik dan kita ini adalah makhluk. Sama-samalah kita teruskan dengan matlamat kehidupan kita, iaitulah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini dapat disampaikan kepada yang lain. Ya, mudah-mudahan anak cucu, zuriat keturunan kita di kalangan mereka yang teguh imannya dan juga dalam perjalanan kehidupannya dengan Islam yang sebenar-benarnya, insya-Allah, sehinggalah kita semua meninggal dunia dan kita mati dalam keadaan Islam, insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah jika ada keizinan dalam pertemuan yang lain, mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita kembali. Dan saya memohon maaf kepada ayah dan bonda, para alim ulama, tegurlah saya jika ada kesilapan dalam menyampaikan fakta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, insyaAllah. Itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.